قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد
لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita semuanya di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan siapa bersama dengan kita pada petang ini? Nampaknya macam kecoh ya juga di ruangan chat ni. Di ruangan komen kita ada ramai yang bersama dengan kita. Di sini pertama sekali saya lihat di situ Zizi ya, ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Zizi. Mudah-mudahan sihat ya. Kemudian kita ada Sofia. Assalamualaikum. Perlis hadir. Terima kasih Sofia daripada Perlis. Waalaikumsalam warahmatullahi di atas kehadirannya untuk mengikuti kuliah kami di Singapura. Terima kasih. Kita ada Kak Nur, kita ada Kak Siti Sujia ya di sini. Alhamdulillah ni pasangan adik-beradik kita yang sentiasa setia dengan kuliah di RSS. Kita ada Cik Ros kita di situ. Assalamualaikum Ustazah sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Ros, terima kasih di atas kehadirannya. Liza juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat. Okey, dan kita ada siapa ni? Mas Niza lah NM Mas Niza. Okey, boleh. Salam Ustazah Sakinah Sabtu. Ya, salam Mas Niza. Diana juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Ustazah Sakinah Sabtu semua dan semua kawan-kawan lah yang ada di sini. Kita ada Marni, kita ada Kak Zah, kita ada Mak Isa kita sebagaimana biasanya. Kak Isha, Umi Salihah, Kak Johara, ramailah ya. Cik Salimah kita, Cik Salimah daripada mana Cik Salimah tu? Ustazah apa khabar? Sihat Cik Salimah, Alhamdulillah saya sihat. Cik Salimah daripada Rabil Jeddah, Masya Allah, jauh Cik Salimah. Mudah-mudahan Cik Salimah juga sihat ya di sana. Bila nak balik tu Cik Salimah? Setahun, sebulan ya saya dengar hari tu katanya berada di sana ikut anak ya. Okey, baik. Kak Isha kita, siapa lagi? Nur Cantik. Nur Cantik. Salam Ustazah dan assalam pada jemaah yang hadir. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Suzy juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som tak ada ya hari ni? Kak Som ada ke tak ada? Pelik pula saya tak nampak nama dia. Mungkin ada lah ya, cuma tak komen. Ke Kak Som mungkin ada hal ya. Macam pelik lah, tiba-tiba dia tak jarang dia ni. Bukan jarang, macam tak pernah dia tak hadir. Tiba-tiba nama dia tak ada di sini. Mungkin mudah-mudahan lah ya dia ada, cuma tak sempat nak komen ke, belum sempat duduk di hadapan komputer ke macam mana. Allahu'alam lah ya, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada beliau dan semua yang mengikuti pengajian kita pada petang ini. Okey, baik muslimah, sebagaimana biasanya kita berada di muka surat yang keberapa, topik yang nombor berapa, silakan letak di ruangan komen. Jadi Ustazah boleh lihat. Ustazah boleh lihat. Ustazah boleh lihat jawapan. Ustazah dah tak ada word nak cakap. Okey Kak Zah, poin 40, muka surat 190 Ustazah. Okey. Poin kita yang ke-40 ada lagi jawapannya.
page 190, number 40. Okay, Liza juga sebutkan muka surat 190, nombor 40. Cik Salimah muka surat berapa Cik Salimah? Cik Salimah muka surat berapa? Kak Marni pun kata, muka surat 190.40. Cik Salimah dah buka buku ke belum tu Cik Salimah? Kena tengok ke macam mana nak type ni. Pelan-pelan ya, tak apa Cik Salimah. Pelan-pelan. Okey. Dah itu saja, tak ada yang lain nak berikan jawapan. Senyap dah semua. Okey, tak mengapa. Kita lihat perbincangan kita pada petang ini berada di muka surat yang keberapa. Oh, tak bawa kita. Allah, Cik Salimah. Masya Allah. Okay, tak apa Cik Salimah, tak apa. Cik Salimah salinnya ya. Okay. Sama dengan Liza dan Norza Musa. Oh, Kak No. Macam gitu jawapannya, sama dengan Liza dan Norza Musa. Malah, cakaplah sama dengan semua. Ustazah je lain cakap gitu. Oh, Kak Som baru masuk ya? Alhamdulillah. Sihat ya Kak Som? Kak Som, kenapa bagi saya hati hitam? Kenapa hatinya warna hitam? Sihat ke tidak tu? Mudah-mudahan sihat. Hati warna hitam. Saya tak tahu adakah di sana ada maksud lain warna hitam. Mungkin just warnanya begitu saja. Tak tahu mengapa. Sambil masak petang, sambil dengar kuliah Ustazah. Okey, tak apa Umi Salehah, tak apa. Mudah-mudahannya dapat ni. Ke tempat saya yang nampak warna hitam tapi saya warna merah. Minta maaf ya Kak, so saya gurau dia tadi. Okey, baik Muslimah. Kita lihat kepada muka surat kita pada petang ini. Okay, ini cover slide saya. Okay, baik, kita berada di, yelah, kalau yang Muslimah yang lainnya, sekejap apa saya. Kita berada di halaman 198. Poin kita, yang penting poin semua kena sama. Okay, kita berada di poin yang ke-40, bertajuk maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan, dan kekurangan. Okay. Muka surat berbeza tak mengapa. Yang penting cari poin yang ke-40 di sini. Bertajuk maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan dan kekurangan. Baik. Jadi saya yakin di situ ada yang muka surat 190 dan ada muka surat 198 sebagaimana kitab yang saya miliki. Baik, kita terus masuk kepada perenggan kita yang pertama pada petang ini. Bagaimana Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ingin membawa topik ini sebagai satu topik yang dibincangkannya untuk kita pada petang ini. Baik, sebagaimana biasanya di perenggan pertama akan menyatakan tentang kesan apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan bertepatan dengan topik kita yang ke-40 di sini, maka disebutkan kepada kita di antara kesan maksiat apabila seseorang itu dia melakukan kemaksiatan ialah membuat pelakunya berada pada posisi kejap ya, kenapa suara saya? Posisi orang-orang rendahan. Okey, baik. Jadi di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita kesan, okey, kesan antara kesan seseorang bila dia melakukan kemaksiatan adalah membuat pelakunya berada pada posisi ataupun pada kedudukan orang yang rendah. Atau tadi kan kita ada beberapa perkataan yang digunakan, berada dalam keadaan kerendahan, kehinaan, kekurangan. Yang mana disebutkan kepada kita bahawa padahal sebelumnya dia dipersiapkan untuk menempati posisi yang tinggi. Maknanya kita ini sebagai hamba Allah, kita asalnya semuanya berada pada posisi yang tinggi ataupun kedudukan yang tinggi. Tetapi kenapa kita boleh berada pada tempat yang rendah ataupun pada kedudukan yang hina? Kerana kita melakukan kemaksiatan. Apabila seseorang hamba dia melakukan dosa dan maksiat, itulah
keadaan yang menyebabkan darjat dirinya, status dirinya berada sedikit demi sedikit di peringkat yang bawah. Maka ini kesan. Okay, apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan. Sebab itu dijelaskan kepada kita pada perenggan yang berikutnya di sini. Dikatakan bahawa Allah menciptakan makhluk terbahagi dalam dua kelompok. Tinggi dan rendah. Jadi kita ni sebagai hamba Allah, kita berada pada dua kategori. Dua situasi. Dua darjat. Okey? Allah ciptakan kita berada pada dua keadaan ini. Tinggi dan rendah. Kita tak cakap tentang height, okey? Kita tak kata tentang kita punya tinggi lah, tinggi berapa. Tapi ni sekarang ni kita bincangkan tentang darjat ataupun status diri kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita ini pada dua keadaan. Dan asalnya kita berada pada posisi yang tinggi, iaitu illiyin di sini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita itu. Dia katakan Allah menciptakan makhluknya terbahagi dalam dua kelompok. Jadi kita ada dua kelompok, tinggi dan rendah. Itu juga yang saya letakkan di slide saya di sini. Kita ada dua bahagian, tinggi dan rendah. Yang mana Allah menjadikan illiyin, illiyin ini maksudnya ialah tempat yang setinggi-tingginya sebagai tempat untuk orang yang tinggi. Maksudnya untuk orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Sekali lagi kita tak bincangkan tentang height seseorang, tetapi kita bincangkan tentang kedudukan, status dia, darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seseorang itu dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, Allah akan tempatkan dia berada pada situasi yang illiyin. Lafaz illiyin ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sila ya muslimah, rujuk dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-18. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa kata Allah? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Okey, dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-18 Allah menggunakan perkataan illiyin. Kenapa Allah gunakan ayat ini ataupun perkataan ini? Allah ingatkan kepada kita, ingatlah wahai manusia. Sesungguhnya kitab, suratan amal, kitab kita yang Allah tulis berkenaan dengan amal kebaikan kita ini, orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan. Untuk kitab ataupun untuk buku yang penuh dengan amal kebaikan kita, untuk orang yang berbakti dengan amal, dengan taat dan amal kebaikan adalah didaftarkan dalam illiyin. Iaitu dimuatkan dalam kitab yang dipanggil sebagai illiyin. Jadi Allah tanya, wama adraka ma illiyun. Pada ayat berikutnya Allah kata, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang illiyin itu? Jadi Allah letakkan ia pada tempat yang namanya illiyin. Dan Allah tanya kepada kita, apa sebenarnya yang engkau tahu tentang illiyun ataupun tentang illiyin ini? Jadi Allah pun jelaskan pada ayat yang berikutnya, kitabum marqum. Ialah tempat simpanan, iaitu kitab catatan yang jelas nyata. Jadi illiyin ini, ia adalah sebuah kitab yang mencatat ataupun yang merekodkan, sebuah kitab yang merekodkan dengan jelas dan nyata. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat yang didampingkan Tuhan di sisinya. Maka sebab itu, kitab illiyin ini yang merekodkan amal kebaikan seseorang hamba yang taat setia kepada Allah, yang taat dalam berbakti kepada Allah, yang taat mengamalkan perintah-perintah Allah, diletakkan pada tempat yang tinggi. Kerana ia bukan kitab yang biasa-biasa. Kitab catatan ini adalah kitab yang mana disaksikan oleh sekumpulan malaikat, dan kitab tersebut diletakkan yang mana malaikat ini berada di dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu
Allah Subhanahu wa taala jelaskan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, bagaimana dia berbakti dengan taat dan amal kebaikan tetap berada di dalam syurga yang penuh nikmat. Jadi sebab itu mungkin di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menggunakan lafaz illiyin ataupun istilah illiyin ini bagi meletakkan kedudukan orang yang taat kepada Allah dengan tempat yang sedemikian. Tempat yang setinggi-tingginya. Berbeza dengan orang yang mana dia ini berada pada peringkat yang rendah. Orang yang berada pada kategori kedua iaitu berada pada peringkat yang rendah, di sini disebutkan Allah menyediakan asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya untuk orang-orang yang rendah, iaitu orang yang memiliki martabat yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk istilah asfala safilin ini kita boleh dapati ia dalam surah At-Tin. Okey, surah At-Tin pada ayat yang kelima. Boleh kita buka Al-Quran surah At-Tin ayat yang kelima. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat yang kelima? Sebelum itu kita lihat dulu ayat yang keempat. Sila ya muslimah buka surah At-Tin ayat yang surah At-Tin terlebih dahulu, lihat pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawa Allah ciptakan manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Allah ciptakan diri kita ini muslimah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang sesempurna mungkin. Begitu ayatnya. Okey, yang begitu sempurna yang ada pada diri kita ini dengan akal, dengan pelbagai macam kelebihan, keutamaan. Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sedemikian. Bermakna kita berada pada tempat yang tinggi. Tetapi thumma radadnahu asfala safilin. Inilah ayat yang kelima, Allah pun sebutkan dengan perkataan asfala safilin. Kemudian Allah kata jika dia dipanjangkan umur hingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Maknanya dalam keadaan dia sudah diciptakan dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, tapi kemudian dia menyalahgunakan apa yang dia dianugerahkan itu tadi dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Maknanya dia buat maksiat, dia buat dosa kan, bila dia ini dah dilahirkan di atas muka bumi ini, dia membesar dalam keadaan yang mana dia sudah tahu dosa dan pahala, dalam keadaan tahu baik dan betul, dia melakukan pelbagai macam kesalahan. Dia melakukan pelbagai macam kemaksiatan. Untuk orang yang begini Allah kata apa? Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami letakkan dia ataupun kami kembalikan dia kepada serendah-rendah peringkat orang yang rendah. Kenapa? Kerana dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dia melakukan sesuatu yang menyalahgunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maka sebab itu tidak hairan mengapa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita ini beliau menggunakan ungkapan kata asfala safilin bagi memperlihatkan kepada kita bagaimana rendahnya keadaan diri orang yang melakukan hal-hal yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam kitab kita menerangkan dia iaitu Allah menjadikan orang yang taat kepadanya sebagai orang yang paling tinggi darjatnya di dunia dan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang taat kepada Allah di tempat iliyin itu tadi. Allah berikan kepada dia dengan satu tempat yang tinggi bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat. Dengan syarat dia perlu jadi orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya, Allah menjadikan orang yang derhaka kepadanya
Yang tidak taat kepadanya lah, maknanya yang opposite lah kan, yang tak taat kepada Allah, buat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Untuk orang yang begini, apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, untuk orang yang begini, orang yang derhaka kepada Allah, Allah letakkan dia sebagai serendah-rendah makhluk di hadapannya, iaitu asfala safilin. Allah menjadikan kemuliaan bagi kelompok yang pertama, iaitu yang berada pada tempat yang setinggi-tingginya, iaitu Illiyin, Allah berikan kepada mereka dengan kemuliaan. Dan kerendahan bagi kelompok yang kedua, iaitu asfala safilin itu tadi. Kerendahan boleh kita maksudkan dengan kehinaan di sini. Jadi kita ada dua kan tadi, okey. Kategori yang tinggi, iaitu mereka yang berada pada peringkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada kategori yang kedua, iaitu mereka yang berada pada posisi yang rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini ada kategori-kategori, mereka ni ada penjelasan yang lain yang di sini diberikan kepada kita, iaitu kenapa mereka berada di tempat yang asfala safil, kenapa mereka berada di tempat yang Illiyin itu tadi? Kerana mereka adalah orang yang taat kepada Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan kemuliaan. Kenapa pula Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan mereka pada kategori yang kedua, iaitu asfala safilin? Kerana mereka adalah orang yang menderhaka kepada perintah Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan kehinaan dan kerendahan. Dan kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya di sini, ya Muslimah, cuba lihat di situ. Yang hadisnya, dalam kitab ini ada hadis, saya tinggalkan kerana hadisnya daif. Okey, jadi saya tak apalah tinggalkan sahaja sebab saya tak nak explain panjang-panjang. Sebab hadisnya dah daif, tak apa, tinggalkan saja, cuma letakkan di situ sebagai satu catatan, hadisnya daif. Walaupun di bawah ini ada nota kaki mengatakan hadisnya hasan, ya. Tapi riwayat ini hadisnya daif, tak mengapa, letak sahaja dia sebagai satu nilai tambah yang saya berikan. Hadisnya daif, tak apa, tinggalkan sahaja. Mungkin kalau ada saya ada kesempatan di kemudian hari, saya boleh jelaskan. Cuma untuk kesempatan hari ini tidak ada ruang lah ya untuk saya explain dengan lebih kenapa dia daif dan sebagainya, dan bagaimana pendapat yang lebih sahih dan sebagainya. Jadi dia memakan masa. So tak apa, tinggalkan sahaja sebab saya nak ikut flow perbincangan yang ada pada slide saya di sini. Kita pergi kepada perenggan yang seterusnya di situ, yang bermula dengan jika seorang hamba melakukan satu maksiat. Okey, baik. Kita lihat begini. Bagaimana berlaku kerendahan itu? Maka di sinilah, pada perenggan inilah, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita. Kerendahan tersebut berlaku apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan. Asalnya tadi pun saya dah sebutkan, Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Tapi kerana kita menyalahgunakan apa yang Allah berikan itu tadi, ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita yang telah diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, itulah yang menyebabkan kita berada pada keadaan yang Allah kembalikan dengan serendah-rendahnya, iaitu asfala safilin. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita, keadaan ini berlaku apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan. Dia turun satu darjat yang lebih rendah. Bayangkan kita berada di satu peringkat yang tinggi. Tapi kemudian bila kita melakukan kemaksiatan, dia turun sikit. Okeylah, kita ambil gini. 100. Kita ambil numbers lah jadi mudah faham. Saya nak bagi nampak. Ini cuma analogi yang saya berikan untuk memberikan kefahaman kepada muslimah semua yang ikuti pengajian kita pada petang ini. Kita kata, mungkin martabat itu dilihat sebagai 100. Okey, dia punya value 100. Tapi kemudian, bila ada kecacatan, okey, bila ada kecacatan, atau dengan kata lain, bila kita melakukan kemaksiatan, value dia tadi yang tinggi dia diturun. Okay, so 100, mungkin kita buat satu, dia jadi 99. Ada tak harganya sama? Harganya tak sama. Contoh lain kita kata, kita nak beli beg. Tapi beg itu kan, dia ada kecacatan. So boleh ke kita nak minta dengan harga yang sama sebagaimana harga asalnya? Ataupun boleh ke penjual itu berikan kepada kita ataupun jual kepada kita dengan harga yang sama?
Contoh kita letak $200 beg tu harga. Tapi kita tengok, beg ni ada calar. Kita kata dengan dia tak boleh, saya tak akan bayar $200. Sebab apa? Beg ni ada calar kan? Awak bagi saya murah sikit. Kenapa kita minta sedemikian? Kerana ada kecacatan pada beg tersebut. Status diri kita juga begitu, muslimah. Asalnya kita berada pada status ataupun darjat yang tinggi. Tapi kemudian bila kita buat satu kesalahan, ia menjatuhkan darjat diri kita. Tadi saya letak 100 kan? Bila kita buat satu kesilapan, boleh jadi dia turun kepada angka 99. Kita buat lagi banyak, 98. Turun lagi bila kita buat lagi dosa. Buat, akhirnya mungkin dia boleh turun kepada 50. Begitu keadaannya bagaimana nilai martabat diri kita ini turun. Kerana setiap satu dosa yang kita lakukan. Sehingga apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di sini, keadaan ini, hal ini berlangsung terus menerus. Maka keadaan itu dia akan terus berlaku hingga pelakunya termasuk kelompok orang yang paling rendah. Sampailah kita berada pada status ataupun value yang paling rendah tu tadi. Kerana apa? Kita buat dosa terus. Maybe daripada 100 terus pergi pada 0. Wallahu a'lam. Kan? Sebab kita tak nampak bagaimana keadaan itu menurun. Cuba kalau kita nampak. Kalau kita nampak, pasti kita akan takut untuk buat maksiat. Kan? Kalau kita nampak kan, yelah, contoh macam game kan, kita nampak, alamak, markah saya dah turun lah. Kita akan macam, aku mesti nak naikkan balik. Dia macam gitu. Tapi sekarang ni kita tak nampak perkara tersebut. Itu yang buat kita leka, kita pun suka hatilah buat dosa. Akhirnya kita pun tak tahu yang sebenarnya diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dah turun terlampau rendah. Sampai kepada tahap asfalas safilin itu tadi. Sebaliknya, di sini juga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ada jelaskan kepada kita. Dia kata apa? Demikian pula jika seorang hamba melakukan ketaatan. Kalau kita buat perkara yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia naik satu darjat. Ini keadilan lah yang kita sebutkan. Kalau kita buat dosa, darjat kita turun satu. Tapi bila kita buat ketaatan, darjat kita naik satu. So dia begitu, naik dan turun. Hal ini pun terjadi terus menerus hingga pelakunya termasuk kelompok orang yang paling tinggi. Jadi bila kita buat kebaikan, kita buat hal yang mendatangkan pahala, kita melakukan ketaatan dalam kehidupan kita, harga ataupun bagi harga pula kita punya value ataupun darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia semakin naik dan terus tinggi. Mungkin dia boleh more than 100. Lebih daripada 100. Sebab tadi saya letak 100. Nak bagi contoh. Mungkin boleh naiklah sampai kepada tahap yang kita tak boleh nak bilang. Yang kita tak boleh nak kira berapa value-nya. Sebab dia terlampau tinggi, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Yang disebut sebagai tadi apa? Illiyin. Tempat yang setinggi-tingginya. Sebab tu bila kita buat amal ketaatan kita ini yang tinggi itu tadi diletakkan pada sebuah kitab yang nama Illiyin itu tadi. Sebab dia terlampau tinggi yang mana malaikat menyaksikan penulisan kitab tersebut. Nampak tak? Value, nilai yang ada pada diri seseorang yang melakukan amal ketaatan. Dan di sini dikatakan terkadang ada juga situasi yang lain. Macam mana? Kalau situasi ini berlaku. Kita lihat begini. Darjat hamba tu turun naik. Macam mana dia boleh turun naik? Sebab kejap buat dosa kan? Kejap buat dosa, kejap buat pahala. Ni mana satu ni? Nak turun naik. Oh, confuse kita kan? Dia biasa tahu. Ada orang, saya ceritakan begini. Ada orang dalam hidup dia buat dosa. Banyak dia buat dosa. Kemudian dia insaf. Betul tak? Dia insaf. Terus dia tinggalkan dosa dia tu terus. Lalu dia melakukan kebaikan sampai akhir hayat dia. Maknanya, asalnya tadi, dia ni memang pelaku dosa tegar lah orang kata. Mungkin dia jahil, dia tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kemudian bila dia terus insaf, dia ada penyesalan pada diri dia, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan langsung perbuatan dosa itu yang pada awalnya
dia punya value ataupun kedudukannya berada pada peringkat yang zero, asfalas safilin, tapi kemudian bila dia tinggalkan langsung terus dia naik. Naik, habis. Hingga ke peringkat yang tinggi. Kerana apa? Dia tinggalkan secara total perbuatan dosa itu. Tapi ada orang, okay, Muslimah, ada orang, dia ini, okay, dia sekejap buat dosa, kan, dah buat dosa, dosa ya, dosa bertaubat pada Allah. Kemudian dia melakukan ketaatan. Satu hari tu bercampur aduk. Dosa pahala. Naik dan turun. Ni macam macam main saham pula. Turun naik kan. So maka di sini Imam Ibn Qayyim diceritakan kepada kita bagaimana keadaan itu berlaku. Okay, dalam kehidupan seorang hamba kadang-kadang berkumpulnya darjat turun naik dari sudut yang berbeza. Daripada sudut yang berbeza. Yang mana pelakunya akan digolongkan kepada darjat yang lebih dominan dari keduanya. Jadi untuk yang keadaan yang begini, pelakunya akan dimasukkan pada golongan yang mana kalau dia buat dosa yang paling banyak, maka dosalah situasi dia. Tapi kalau si pelaku ini, kan tadi dah bercampurkan antara dosa dan pahala kan. Pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih dominan, maka kita letakkan dia pada keadaan yang pahala tersebut. Nah, ini pendapat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Cuma, dia juga ada berikan kepada kita begini. Tidaklah orang yang naik 100 darjat dan turun 1 darjat sama dengan orang yang berbuat sebaliknya. Kerana beginilah dia kata, kalau kita cuma buat satu saja dosa, takkanlah kita nak letak kan orang itu pada tempat yang dosa. Sedangkan amal ketaatan dia lebih dominan. Maknanya amal ketaatan dia 100, dosanya cuma 1. Maka kita kata amal ketaatannya memenangi kan dan menewaskan si kemaksiatan tu tadi. Kita tak letakkan sebab dia melakukan satu dosa, kita pun kata dosa terus ni. Tak. Kita masih lagi melihat dia sebagai hamba yang berada pada value ataupun nilai orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya pun begitulah ya. Kalau dosa dia itu menggunung tinggi, kalaulah dia ni orang yang melakukan dosa yang lagi banyak, dia cuma buat satu je ketaatan, maka yang lebih dominan pastilah kemaksiatan dia. Dia begitu keadaannya. Cuma, cuba kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata gini, namun, kadang-kadang sejumlah orang melakukan satu kesalahan yang besar. Kesalahfahaman yang besar. Dia buat satu kesalahan. Betul, dia ada banyak amal ketaatan. Tetapi dia lupa. Satu kesalahan yang dia buat, yang satu itu menjatuhkan posisi dia di sisi Allah dengan sedalam-dalamnya. Ataupun dengan sejauh-jauhnya. Sampaikan dia susah nak bangkit balik untuk naik kepada peringkat yang tinggi. Kerana satu maksiat yang dia lakukan. Begini dia kata, dalam sekali jatuh, seorang hamba boleh saja mencapai jarak yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Kerana ada dosa yang begitu. Ni jangan lupa. Kita buat satu dosa. Tapi kita jangan lupa, dosa ni dia sebenarnya ada nilai-nilai yang berbeza jugalah ya. Kita buat satu dosa ini, dosanya menjatuhkan diri kita sampai kepada tahap lebih jauh daripada timur dan barat. Kemudian dia kata, atau langit dan bumi. Dalam kes seperti ini ataupun dalam konteks yang begitu situasinya, naik 1000 darjat pun tidak akan sebanding dengan sekali jatuh yang demikian. Maknanya kalau dia naik 1000 darjat, boleh tak dia nak claim balik apa yang dia dah jatuh tu antara timur dan barat? Maknanya dah tak tahu dah macam mana nak kira tu kan, kalau jatuhnya sedalam antara timur dan barat. Hanya dengan satu dosa. Kalaupun nanti dia buat ketaatan yang 1000 tu, katakan 1000, tapi Imam Ibn Qayyim kata apa? Dia masih lagi susah untuk naik pada tahap yang seterusnya, yang mana boleh mengeluarkan dia pada keadaan yang turun pada serendah-rendahnya itu tadi. Jadi ini sebenarnya dia bagikan analogi untuk kita berikan perhatian.
Ya, untuk kita ni menjadi seorang muslimah yang sentiasa berwaspada, yang sentiasa berhati-hati dalam kehidupan ini ketika kita ni nak melakukan sesuatu perkara. Kenapa dia kata begitu? Kerana ada sebuah hadis yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Kerana mulut, darjat kita binasa. Ni bahayanya. Kita tak sedar apa yang kita sebut, apa yang kita cakap. Percakapan kita itulah yang menyebabkan kita turun darjatnya. Yang asalnya dah cantik tau. Kita dah ada pada satu position yang cantik, yang tinggi, yang kata stable position itu. Tapi kerana mulut kita ini, position yang stable itu tadi akhirnya dia goyang dan jatuh. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Nabi kata sesungguhnya ada seorang hamba dia mengucapkan dengan satu kalimat tanpa diteliti. Maknanya dia cakap tentang satu perkara dia tak fikir, dia tak teliti, dia tak nilai. Main ikut sedap mulut dia saja. Bagi dia okey. Okey apa aku cakap macam gini? Okey apa aku cakap macam gini? Salah ke aku cakap? Bagi dia okey. Tetapi sebenarnya kalimat itulah yang kerana kalimat yang dia rasa okey, yang dia rasa tak ada apa-apa, yang dia rasa ikut sedap mulut dia, kerana kalimat itulah ataupun kerana ucapan itulah dia jatuh ke dalam neraka yang mana sejauh antara timur dan barat. Ini bahayanya. Tapi satu dosa, nampak tak? Satu dosa saja yang dia buat, dia tak jaga mulut dia. Dia solat, dia puasa, bayar zakat, bersedekah, baik, buat semua, tolong orang, berbakti kepada kedua ibu bapa. Tapi mulut dia tak jaga. Cakap lepas, ikut sedap mulut dia. Adakah stabil? Saya nak tanya dengan muslimah. Kita, orang tu memang baik. Kita kata orang tu memang baik. Baguslah orang ni kan. Pergi kuliah, baca Quran kan. Semualah kelas-kelas agama dia ikut, contoh kita kata. Memanglah dia tu baik dengan mak dia kan, baik. Dengan semua orang dia baik. Tapi kalau mulut dia tak baik, kita suka tak? Satu je problem ni. Yang lain semua okey. Solat, pakai tudung, semua ketaatan. Pergi umrah, pergi haji, naik haji sampai 5-6 kali. Orang kata macam tu kan. Semualah kaya, suka bersedekah. Semua amal ketaatan dia buat. Tapi mulut dia tak bagus. Kita suka ke tidak? Simple je soalan saya. Kita suka ke tidak orang yang begini? Jujur. Sila jujur. Saya nak lihat jawapan daripada muslimah semua ni. Tak suka Ustazah. Kak Som. Tak suka, betul. Liza pun tak suka. Okay, tak suka. Kan? Sebab apa? Problem. Walaupun dia baik. Maksudnya baik daripada sudut amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik daripada sudut yang lain tu dia baik. Tapi mulut dia problem. Ramai cakap tak suka. Kak Nur pun kata tak suka. Ima bagi pangkar. Aku pangkar. Sila pangkar dia. Kan? Of course tak suka Ustazah. Yes, tak suka. Semua orang. Maknanya itu yang kita rasa. Tapi kita kata, tapi dia baik dia solat semua tahajud tak tinggal kau. Kita akan kata gitu. Cuma mulut dia je problem. Dia akan mendatangkan ketidaksukaan orang kerana mulutnya itu tadi. Semua cakap, betul Ustazah, mulut adalah lebih tajam daripada pisau. Sangat tak suka. Yes, sangat tak suka. Kerana dia menyakitkan orang lain. Dengan lidah dia. Sebab itu tadi, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia ingatkan kepada kita. Kita kadang-kadang lupa. Kita rasa kita dah buat banyak ketaatan, kita rasa kita punya value, nilai kita di sisi Allah begitu tinggi. Tapi kita lupa. Kerana satu dosa yang kita buat, dia boleh menjatuhkan nilai diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi SAW ingatkan. Kerana mulut kita, kerana kita tak tahu nak jaga perkataan yang kita ucapkan dengan kawan-kawan kita, kan main ikut sedap dia nak sebut apa, suka hati lah. Yang penting aku cakap benda betul. Betul. Kita nak ingatkan gini ya muslimah. Betul. Kadang-kadang ada benda kita cakap benda yang betul. Kan? Ada benda kita cakap benda yang betul. Tapi setiap perkara yang betul kita nak cakap pun ada caranya.
Tak semestinya yang kita cakap betul, kita kena, yang benda yang betul kena cakap betul-betul lah kan. Dia mesti ada cara yang betul. Okey, ada cara yang betul untuk kita berbual, untuk kita cakap tentang perkara yang betul. Tak boleh ikut sedap mulut kita sahaja. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, ada orang di sini yang seorang hamba dia mengucapkan dengan satu kalimat tanpa dia teliti. Kerana apa? Dia rasa benda itu betul. Kan dia rasa benda itu tak salah bila dia cakap. Tapi dia lupa. Kerana yang dia rasa betul, yang dia rasa tak salah, itulah yang menyakitkan hati orang lain, sehingga orang lain pun rasa dizalimi dengan kata-kata dia, orang lain rasa sakit hati, orang lain benci kepada dia. Akhirnya itulah yang menyebabkan jatuh martabat dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi kata apa? Dia akan jatuh ke dalam neraka. Yang sejauhnya begitu dalam, ya muslimah. Teramat dalam sampai kita tak tahu dah macam nak ukur dah ni. Antara timur dan barat. Macam mana nak ukur? Tak tahu dah nak ukur. Maknanya begitu dalam. Sedalam-dalamnya keadaan tersebut. Jatuh dengan begitu jauh sekali. Dan di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah nak kata, macam mana kita nak angkat balik? Macam mana you nak macam mana you nak angkat balik kejatuhan itu tadi? Kita kata, Allah taubat lah, susah senang, taubat je kita. Betul, kita ni kalau cakap memang sedap. Kalau cakap memang senang kan? Taubat je, settle semua. Betul? Tapi kena ingat juga, taubat ini dia bukan kita hari ni buat dosa terus taubat dah sudah. Tapi kita kena pastikan taubatnya adalah taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya yang betul-betul kita tinggalkan dosa itu. Jangan hari ni kita dah bertaubat, kita tak nak lagi lah cakap pasal orang tu tapi esok cakap lagi. Jangan macam tu muslimah. Itu namanya tak guna. Tak ada namanya, tak ada maknanya taubat tu. Taubat ni dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya sehingga kita tinggalkan perbuatan itu. Baru boleh naik. Perlahan-lahan naik. Hingga kepada peringkat yang tinggi. Illiyin. Dia memerlukan kepada perjuangan ni sebenarnya. Bukan perkara yang mudah. Tapi tak mustahil. Jangan pula lepas ni saya kata, Allah susah pula tak payahlah taubat jangan cakap gitu pula. Itu masalah pula nanti kan. Sebab begini muslimah. Kalau kita lihat dalam kitab kita ini, diberikan kepada kita dengan satu persoalan. Adakah kenaikan darjat yang mampu menandingi tingkat kejatuhan tersebut? Maksudnya, macam mana kalau kita dah jatuh sejauh antara timur dan barat itu? Macam mana kita nak naikkan balik diri kita? Ada tak di situ perkara yang boleh menaikkan diri kita? Ini persoalan yang senior sebenarnya. Untuk kita fikirkan. Dia tak berikan jawapan tapi sebenarnya untuk kita fikirkan. Kalau dah jauh sedalam itu, macam mana nak naik balik? Itu maksud dia kan. Kalau dah jauh macam ni kerana mulut kita yang kita tak reti, nak letakkan insurans kan. Macam mana kita nak bayar balik, macam mana kita nak naikkan balik. Ini dia sebenarnya nak suruh kita fikir. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata sedemikian supaya kita ni berfikir, agar kita ni berhati-hati. Kerana kita ni dah ada satu position yang stable kan, yang mana tinggi, yang mantap. Jangan kita sia-siakan keadaan itu. Sebab apa? Kita dah menjadi seorang muslimah yang taat, menjadi seorang muslimah yang betul-betul tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, beramal ibadah, jaga solat sunatnya, qabliyah, ba'diyah, jaga solat qiyamul lail kita, witir, semua kita jaga. Maknanya mantap situasinya. Tapi kena ingat, mulut juga kena jaga. Supaya posisi itu tadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita usahakan tu tadi, nak naikkan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada pandangan Allah, supaya Allah lihat kita ini sebagai hamba Allah yang betul-betul ikhlas, betul-betul berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang terbaik di sisinya. Pada pandangan Allah, jangan pula kerana satu perkara ini menyebabkan semuanya hancur. Sebab itu Nabi kata apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik, Muslim yang paling utama ialah Muslim yang mana orang lain, orang yang ada di sekitarnya selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya.
Jadi kalau betul-betul kita nak jadi seorang muslimah yang salihah, yang taat kepada Allah, kita juga perlu jaga apa yang kita nak ucapkan, kerana kena ingat salihah itu bukan hanya antara kita dan Tuhan, tetapi salihah juga antara kita dan makhluk Tuhan. Yang perlu kita jaga, hubungan kita, relationship kita dengan manusia, suami jangan lupa suami, adik-beradik, anak-anak kita, ibu ayah kita. Dia bukan hanya semata-mata tentang solat kita, puasa kita, sedekah kita, bukan itu. Tetapi bagaimana akhlak kita juga dengan manusia yang ada di sekitar kita. Itulah juga yang menaikkan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita memilih untuk menjadikan diri kita insan yang rendah, maka kita akan biarkan semua itu. Kita tak ambil kira, tak ambil peduli. Kerana begini ya, dikata di sini jatuhnya seorang hamba merupakan perkara yang lazim. Kita berada pada tempat yang jatuh ini, kan, yang kita jatuhkan itu tadi, itu perkara yang biasa. Bahkan sebahagian orang yang terjatuh dalam kelalaian itu sedar sehingga dapat kembali ke darjat yang semula atau bahkan lebih tinggi tergantung tingkat kesedarannya. Sekarang ini kita kalau jatuh, status diri kita tadi jatuh tu benda biasa. Sebab saya juga kena ingatkan, kita adalah muslimah yang tidak terlepas daripada dosa. Tetapi, bila kita dah jatuh tadi, kita perlu bangkit kembali. Pastikan kita bangkit kembali, iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan perbuatan dosa itu tadi. Inilah yang menjadi penyebab sehingga kita akan dapat kembali ke darjat kita yang semula. Bahkan boleh sebenarnya lebih tinggi daripada itu. Cuma bagaimana, dia kata, dia bergantung kepada peringkat ataupun kepada tingkat kesedaran kita. Kalau makin tinggi kesedaran kita, kan, yang mana kita ni dah jatuh tadi kerana kita melakukan dosa dan maksiat, kesedaran kita dah tinggi, terlampau tinggi di situ, kita akan terus tinggalkan dosa itu. Dan akhirnya kita akan fokus kepada bagaimana untuk meningkatkan value tadi yang dah jatuh tu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu kan kita akan terus, sebab kita tahu, alamak dah buat dosa tadi, kita dah risau, kita dah takut. Kita akan tinggalkan, kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak buat langsung dan kita akan fokus untuk meningkatkan. Tapi mungkin dalam keadaan ataupun dalam situasi, dalam journey kita ni nak jadi seorang muslimah yang salihah, ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu biasa. Kita kena cepat-cepat bertaubat sehingga kita akan terus naik. Ya begitu. Tapi bayangkan kalau kita tak sedar, kita biarkan, kita pun tak bertaubat kepada Allah, itulah yang menjadi penyebab dia akan terus turun. Dan akhirnya menjadikan diri kita berada pada situasi asfala safilin. Serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Tingkatan diri kita ni ya muslimah ataupun darjat diri kita, ia bergantung kepada amal kita. Okey, amal kita. Yang mana dalam sebuah hadis yang lain, Nabi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-132 di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh darjat-darjat seimbang dengan apa yang dia kerjakan. Kita ada position yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada apa yang kita lakukan. Amal soleh yang kita lakukan. Ia bergantung sebab kita semua tidak sama. Okey, kita semua ada amalan-amalan yang berbeza. Amalannya sama, maksudnya peringkat, tahap, kekuatan yang berbeza ketika kita beramal soleh. Jadi setiap daripada diri kita bergantung kepada amal kita, bagaimana Allah nak lihat darjat kita ini. Dan Allah ingatkan, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah miss satu pun apa yang kita lakukan. Baik ia perbuatan yang saleh ataupun perbuatan yang jahat. Allah tak pernah miss, tak pernah lengah. Allah tahu setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan kita pun tak bolehlah nak bedek-bedek dengan Allah kan. Tak, saya tak buat. Kalau dengan manusia boleh.
Tapi dengan Allah tak ada tempat untuk kita bersembunyi, tak ada tempat kita nak kelentong-kelentong. Sebab apa Allah kata? Dia tu tak pernah miss, tak pernah lalai, tak pernah lengah, tak pernah leka. Kita buat apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebutkan, setiap saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan rekodkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tempatkan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebab itu juga, bila seseorang dia masuk ke dalam syurga Allah, dia juga masuk berdasarkan kepada amal ibadah dia. Di dalam syurga ini kita ada tingkatan-tingkatan yang tersendiri. Tak semua orang yang masuk dalam syurga itu dia berada pada tingkatan yang sama. Saya ingin tutup perbincangan kita pada petang ini dengan sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi pesan kepada kita tentang tingkatan dan darjat diri kita ketika kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang darjat penghuni syurga. Lagi, darjat penghuni syurga. Yang mana Nabi kata apa? Inna ahlad darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna an-najm. Kama tarawna an-najm at-tali'a fi ufuqis sama'. Nabi kata, sesungguhnya darjat penghuni syurga yang paling tinggi dapat dilihat oleh orang yang ada di bawah mereka. Kita ni boleh lihat orang yang ada di atas kita dalam syurga. Kalau kita berada di tempat yang bawah sedikit. Ataupun paling bawah lah dalam syurga ni kita akan nampak. Yang mana kita akan tengok dekat atas. Nampak ya dia dekat sana. Dan Nabi umpamakan keadaan itu yang kita lihat orang yang berada di peringkat yang tinggi ni, yang lebih tinggi daripada kita dalam syurga ini, sebagai kita melihat bintang yang terbit di hujung langit. Kita kalau lihat bintang ni macam mana dekat langit? Kita tengok kan? Kita dongakkan kepala kita. Betul tak? Kita dongakkan kepala kita, kita tengok langit. Dia tunjuk. Tu bintang. Kita nampak cantik kelip-kelip. Kita nampak. Begitu keadaan kita terkagum-kagum melihat bintang di langit. Sama. Bila seseorang dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lihat darjat yang berbeza-beza sebagaimana yang tidak ada pada diri dia. Dan kalau dia berada di peringkat yang kedua, mungkin kita dilihat nampak yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh hingga ke atas. Dia akan nampak dalam keadaan yang mana dia terkagum-kagum melihat orang yang berada di atas dia. Sedangkan sama-sama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan dua nama sahabat. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma termasuk dari golongan mereka dan yang paling baik. Maknanya golongan yang berada di peringkat yang tinggi, yang mana orang akan lihat daripada bawah mereka berada di atas. Begitu situasinya kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslimah, dalam kehidupan kita ini yang perlu kita usahakan ialah amal soleh kita. Setiap apa pun yang kita lakukan. Kerana kita ingin kejarkan peringkat yang paling tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya perjuangan kita dalam hidup kita. Kita nakkan kejayaan. Okay? Semua orang kejar kejayaan. Kita nak sukses. Kan? Semua orang inginkan kejayaan dalam kehidupan mereka. Kita akan berhempas pulas, kita akan buat sesuatu untuk dapatkan, untuk achieve sesuatu yang kita nak, yang mana orang lain tak dapat. Dan kita akan bermati-matian untuk berada di atas. Betul tak? Dalam hidup kita begitu. Dalam apa jua yang kita lakukan. Kalau kita nak pandai, kita akan jadi the best, top, yang paling pandai. Kalau kita nak kaya, kita seboleh-bolehnya kita nak jadi yang paling kaya. Kalau kita nak cantik, seboleh-bolehnya kita nak jadi yang paling cantik. Kan mirror macam tu kan, seboleh-bolehnya sedemikian hidup kita ini. Kita nak supaya kita berada di tempat yang teratas, supaya orang dapat lihat kita, oh tinggi gitu rasanya berjalan di atas angin gitu kalau kita berada di atas. Dan ramai antara kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk berada di tempat yang atas, dan kita juga akan ajar kepada anak-anak kita
You mesti jadi the best. You mesti jadi yang paling top. You mesti itu, you mesti ini. Sehingga orang juga, lain juga akan melihat kita berada di tempat yang teratas. Tetapi saya nak ingatkan, perjuangan kita yang sebenarnya untuk berada yang tempat yang atas ini ialah berada di syurga Allah yang paling atas. Itu perjuangan kita yang perlu kita usahakan ketika kita berada di atas muka bumi ini. Dan ramai antara kita mungkin lupa tentang hal itu. Bukan saya kata kita tak perlu kejar pencapaian-pencapaian yang terbaik ketika kita hidup. Kita nak jadi best student, kita nak jadi the best wife in Singapore, kita nak jadi apa-apalah. Yang terbaik dipersilakan. Tetapi dalam keadaan kita ingin menjadi yang terbaik itu ataupun yang paling atas, mengejar darjat yang teratas, position yang tertinggi. Mungkin kita bekerja, kita nak berada pada position yang paling tinggi. Yang mana kita ada pangkat yang besar, orang lain semua tengok, oh orang pun lain tengok kita tinggi. Kita nak kejar semua itu. Tak salah, dipersilakan. Asalkan kita tak lupa. Ada kedudukan yang paling tinggi yang perlu kita usahakan ketika kita masih hidup ini. Iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lupa, itulah yang menyebabkan setiap apa yang kita ingin kejarkan ketika kita berada di atas muka bumi ini, kita hanya melihat pada dunia semata-mata. Tetapi, bila kita kejarkan sesuatu yang mana kita tidak lupa pada akhirat kita, kita akan usaha untuk kejarkan ia berada di atas jalan ketaatan. Kalaupun kita kata kita nak berada pada satu position yang tinggi dalam company kita, kita akan kejarkan ia dengan cara yang halal. Itu maksud saya. Kalaupun kita kata kita nak jadi best student, top student, kan, straight A student, kita akan kejar tapi dengan cara yang betul. Maknanya tak lupa solatnya, jadi seorang pelajar yang amanah, jadi seorang pelajar yang sentiasa membantu teman-teman yang lain. Begitu keadaannya. Kerana apa? Kita tahu tujuan hidup kita bukan itu sebenarnya yang kita nak kejarkan untuk berada di peringkat yang teratas. Tetapi yang kita nak kejarkan di samping itu, ia juga boleh menjadi saham kita untuk kita berada yang paling atas ketika kita menjejakkan kaki kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Alhamdulillah selesai kita ya untuk pengajian kita, kuliah kita yang terakhir pada tahun ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan setiap apa yang kita bincangkan di dalam kuliah petang kita ni kan, orang kata bercinta ya, kuliah petang-petang yang bercinta ni pun alhamdulillah lah ya, dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Orang kata husnul khatimah lah ya, ditutup dengan sebaik-baiknya. Dan saya amat mengharapkan agar kita semua menjadi seorang muslimah dalam setiap pengajian yang kita peroleh pada kuliah petang ini, kita dapat menjadikan ia sebagai satu motivasi untuk diri kita terus-terusan menjadi muslimah yang salihah. Terima kasih di atas ucapan-ucapan di sini. Boleh jugalah kita baca raikan ya teman-teman kita. Masya Allah tabarakallah daripada Kak Nur Kamaria. Masya Allah tabarakallah. Jazakillah khair Ustazah dan admin. Wa iyad Kak Nur Kamaria di sini. Kak Som kita juga syukran Ustazah atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Jazakillah khair. Wa iyad Kak Som. Kita ada Asfa. Asfa ni dah lama saya tak nampak ya. Walaupun kuliah fizikal saya tak nampak dia. Mudah-mudahan ya Asfa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelapangan untuk turut bersama dengan saya dalam mana-mana kuliah fizikal saya nanti ya. Alhamdulillah, barakallahu fiki Ustazah. Wa fiki barakallah Asfa. Mudah-mudahan ya, saya nak sangat jumpa Asfa ni. Cik Salimah kita, terima kasih Cik Salimah daripada Jeddah di sana. Kak Aisyah, jazakillahu khairah Ustazah di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat petang ini. Take care and stay safe always. Okay, thank you. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah daripada Zizi dan Kak Zah kita. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustazah, jazakillah khairah wa iyad Kak Zah. Ya Alhamdulillah muslimah semuanya, insyaAllah kita jumpa pada tahun hadapan. Perlu ke saya announce ya di sini? Nanti tak apalah, nanti cuba lihat poster lah ya, poster yang terbaru nanti pihak admin akan sediakan.
ada beberapa perubahan yang akan berlaku untuk kuliah saya ini. Jadi insya-Allah nanti pihak admin tunggulah ya, bukan pada masa yang terdekat ini, tunggu. InsyaAllah pihak admin akan beritahu nantilah pada next year-nya kan. Yang penting kita jumpa pada tahun hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, memberikan kepada kita dengan kesihatan, juga kelapangan masa untuk terus mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Ad-Da'wa Ad-Dawa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada saya dengan kekuatan agar kita dapat menyelesaikan setiap perbincangan yang terdapat pada topik dalam kitab kita ini. Baik Muslimah, insya-Allah moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati semuanya. Saya tutup pengajian kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.